yang memerlukan kepada tarikh, memerlukan kepada kalender. Siapa mari kepada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih menggunakan kalender ini. Sebab tu Nabi kita kata Nabi dilahirkan pada bulan Rabiul Awal. Ada tu Rabiul Awal, maknanya lama benar dah ada bulan Rabiul Awal ni. Tapi bila kita cek-cek dia kata dalam sejarah tu setiap kali bulan Maulud orang cerita bulan 12 Rabiul Awal tahun gajah. Dia cerita tahun gajah. Sebab tahun tak ada ketika tu. Tahun berapa? Tahun 1200 ke 1800 ke tak ada. Jadi tahun gajah. Jadi begitu je. Mudah-mudah tahun gajah. Sebab apa? Sebab dalam sebulan, 2 bulan ataupun 3-4 bulan sekitar tu berlakunya peristiwa gajah, tentera bergajah mari serai Kaabah. Mari serai Kaabah lalu dihancurkan oleh Allah dengan ababil semua tu. Jadi peristiwa itu berlaku dekat-dekat dengan masa kelahiran Nabi. Maka dicatatkan bahawa berlakunya kelahiran Nabi itu, tarikh lahir Nabi itu pada tahun gajah. Orang terkemudian ni kira semula bila tahun gajah ni tahun berapa. Kira-kira cek dalam tahun 570 lebih gitu Hijrah. Apa nama Masihi. Tahun 570 berapa dah Masihi. Jadi kalau ikut kalender Arabnya tak ada tarikh, tak ada tahun. Supaya orang tua-tua kita dulu kampung lah, orang tua-tua tahun 60 50 dulu, mereka kira umur dia tidak kira lahir tahun berapa tahun 1800 kau kita tahu, orang kampung dia bukan tahu lon ini tahun berapa. Dia nak kira umur dia tengok pokoknya. Dia tanya mak dia, abang ni berapa umur? Dia kata umur sama tua pokoknya tu. Hari beranak tu tanya pokoknya. Pokoknya tu naik kali buah. Apa dia boleh kira tahun dia sama tua dengan pokoknya. Pokoknya tumbuh dia pun mati. Gitulah berkali. Lepas tu dia buat ukuran umur dia kata, oh umur saya ni sekian masa boh banjir air merah. Tu umur saya 9 tahun, umur saya 8 tahun, saya ingat dah air buah merah tu. Jadi gitu, dia kaitkan dengan peristiwa yang berlaku ataupun benda-benda persekitaran yang ada pada dia. Tak cara marah kau kalender, dia tak cara tahun berapa memang dia tak tahu lah. Dan tak perlu pun bagi dia. Maka gitulah keadaannya, tahun ini tidak menjadi keperluan pada generasi yang sebelum tu. Sehinggalah Nabi dilahirkan, Nabi jadi Nabi pun kalender ni tidak perlu lagi. Tidak perlu kepada kalender pun. Jadi sehinggalah kepada lepas Nabi wafat, negara Islam ini diganti oleh Abu Bakar, lepas tu diganti oleh Umar Al-Khattab. Bila zaman Umar ni lah baru ada komunikasi, hubungan di antara, maknanya ada dah sebelum ni hubungan dengan orang-orang luar. Zaman Nabi ada dah hubungan dengan orang-orang Afrika, orang Cina, orang Kapur ada dah, tapi tidaklah meluas sangat. Zaman Nabi ni ada hubungan dah negara Madinah itu dengan negara Cina. Nabi pernah hantar wakil para sahabat, wakil Nabi pergi ke negara Cina. Ada dalam satu cerita Nabi bila dia nak hantar wakil pergi ke jumpa ada urusan dengan negara Cina, ketika tu Cina ni tamadun yang sangat hebat lah. Ketika tu bila Nabi nak utus rombongan pergi ke negara Cina, Nabi besar pergi di Cina belajar 3 perkara. Pasal kalau pergi ni tak sekolah ni dia pergi lawatan 2 hari 3 hari pun balik. Sebab mudah hubungannya nak pergi duduk sini nak pergi ke Cina berapa jam je. Lepas tu boleh balik, nak pergi 2 hari 3 hari balik. Dulu nak boleh konyang pagi pun minggu dah berkali. Lepas tu kalau duduk 2 hari tak memadai lah. Dia kena duduk lama, paling-paling 2 bulan, 3 bulan, 2 setahun baru balik. Tu rombongan zaman dulu dia pergi lama. Jadi Nabi besar, kalau mu pergi ke Cina, mu belajar 3 perkara. Tapi saya ingat 2, selagi saya tak ingat. Dia kata belajar 3 perkara. Pergi ke Cina, belajar 3 perkara, ambil teknologi Cina, balik ke tempat kita. Nombor 1, Nabi kata pergi sampai di samping buat kerja urusan rasmi KJN ni, belajar buat sutera. Waktu tu Cina ni memang seru, siapa koloni Cina ni seru, sutera Cina. Belajar buat sutera, Nabi kata. Yang kedua,
belajar buat kau tu. Belajar temika kau seramik gitu, seramik temika buat nak tanah. Dua perkara ni belajar. Tiga perkara sebenarnya selagi saya tak ingat. Saya cari-cari tak jumpa ke apa, tapi selagi saya tak ingat. Tiga perkara Nabi saya tak pernah ambil dua. Pergi di negara Cina belajar dua perkara. Satu, belajar buat sutera. Dua, belajar buat seramik ni, buat temika dengan tanah liat apa ni. Tujuan dia waktu tu, ialah orang Arab ni sutera ni bukanlah untuk buat pakaian sangat pun, tapi untuk buat sarung putih. Buat sarung putih. Ketika tu orang Arab dia buat sarung putih dia dengan besi. Dia buat dengan besi, dia buat dengan temaga. Jadi sarung putih ni kalau buat dengan besi dengan temaga, dia cepat. Putih tu dia cepat tumpul. Dia tidak tajam sebab dia masuk dia geser sarung besi. Geser termasuk sarung tu kan. Jadi dia tu. Jadi kalau lah bubuh sutera dalam dia, sarung tu besi juga, kayu bukan besi kau, tapi dalam tu bubuh kain sutera. Aku bila masuk kerik, automatik dia sambil-sambil dia mengasah putih tu, jadi putih tu tajam. Itu salah satu itulah. Yang kedua, dia suruh belajar buat seramik, buat tanah liat, tanah apa semua ni, ialah nak tukar alat makan minum, alat dapur. Sebab orang-orang Arab sebelum ni, ketika itulah ketika Nabi ni, dia guna pinggir besi, dia guna pinggir temaga, dia guna pinggir gelah besi untuk buat makan minum harian. Jadi kalau makan dengan besi dengan temaga ni, pinggir besi dengan temaga ni dia ada efek kepada kesihatan. Makannya panas-panas buk dalam puyuk temaga, masuk dengan puyuk temaga, puyuk besi ke, dia ada efek. Jadi kalau guna puyuk tanah yang dia buat daripada tanah liat, tu dia bukan setakat tak ada kesan buruknya, tapi dia banyak kesan baiknya. Jadi kalau nak tukar budaya menggunakan pinggir besi, lon ni pun ada, lon ni pinggir besi kali ada lagi tapi tidak banyak lah. Banyaknya puyuk-puyuk buat dengan besi ada lah, ada lagi buat dengan gapo tu. Tapi sebaik-baiknya makannya kita ni dimasuk dengan apa, puyuk yang dibuat daripada tanah lah, daripada tanah. Kita ni kan asal daripada tanah. Makannya kita pun baru dalam tanah belakang. Jadi kalau masuk dengan tanah juga, tu dia memang apa kata, memberikan kebaikan kepada kita lah, banyak khasiatnya. Minum air dengan gelas tanah. Gelas apa tu dia panggil buat dengan ni, saya pun tengok air nak minum sikit dah. Jadi ni pun rasa buat dengan tanah juga ni kali. Dia gelas ni. Mak ni lah buat dengan tanah juga rasa. Jadi lebih baik daripada puyuk buyung orang kata buat daripada besi, buat daripada temaga, walaupun harga dia mahal ke apa. Ada yang buat dengan mah. Orang Arab dulu hok kaya-kaya, gelas dia tu gelas mah. Dari dalam syurga esok pun tu Facebook, dalam syurga esok minuman yang kita boleh minum ialah min kaksin min zahabin. Gelas, bukan gelas biasa ni, kas ni gelas hok cekik tengah. Tu ada macam piala tu. Gelas cekik tengah. Lepas tu bawah dia besar, atas dia besar. Diperbuat daripada emas. Ni gelas biasa-biasa orang kampung yang makan gelas gini. Orang standard dia tak makan gelas ni, dia makan gelas cekik. Ada cekik kecil sini tu dah. Dia panggil kas. Dalam Quran pun sebut dah kas. Kaksun. Maknanya macam piala, macam gelas orang buat minum aruk. Orang tak minum aruk orang tak minum dengan gelas ni. Dia gelas tu dia minum dah. Dia buat sikit cerik. Sikit je. Lepas tu kok dia buat mabuk lebih. Seminggu mabuk. Mabuk seminggu. Minum air sikit je. Aruk sikit je. Dalam Quran Allah sebut. Dalam surah kapal tu cerita tentang minum aruk dalam syurga. Minum aruk dengan kas tu, dengan piala gelas cekik tu, gelas cekik tu, saya tu tahu panggil gapo tau gelas tu. Yang mahal sekali, melampangkan status orang tu. Orang oleh syurga tu status dia minum dengan god tu. Kalau di dunia ni orang minum aruk sikit, dia bubuh sikit je.
sikit je pasal mahal. Arok tu kena wine, kena gapo, 100 200 tahun tu. Sikit je ya, lepas tu tercampur dengan barang-barang lain lah. Tapi di syurga tu, tuai arok bidadari kau melekat kau gapo mari tuai arok dalam gelas yang tu berlimpah-limpah. Menilis tu bipang. Tu dah. Satu maknanya mewahnya. Arok hok mahal sekali. Ada dalam tersebut ada satu nama air dalam syurga ni tasnim, tak silapnya tasnim, ada dalam surah apa lepas surah Abasa wa Tawalla, surah-surah itulah lepas Abasa wa Tawalla tu, surah Insyiqaq wasama wasyams bukan wasyamsi wasama idza sama unsyaqqat, surah tu lah ada cerita tentang air tasnim, air yang mahal sekali. Minum air tu tak mana tahu ada cerita tu. Tapi minum dalam kaks tu gitu. Panjang cerita dia. Ceritanya 2 kali 3 kali Nabi suruh pergi belajar di China. Lah ni lain lah pula. Kalau pergi di China belajar teknologi. Belajar teknologi China ni memang tertinggi setakat ni, terhebat setakat ni. Canggih dan murah. Jepun canggih tapi mahal barang dia. Amerika, Europe canggih barang dia tapi mahal. China boleh buat lebih canggih daripada Amerika buat, boleh buat lebih canggih daripada Jepun apa semua buat, tapi dengan harga yang murah. Saya ingat dalam 5 tahun ke 5 tahun lepas, thumb drive atau kita panggil thumb drive, apa kita panggil selagi thumb drive lah, USB tu. Kita di Malaysia waktu tu 1 gig. 1 gig ni dekat 100 kau ya. Di China 1 gig 5 riyal. 1 gig 5 riyal, 1 GB 5 riyal. Dia jual dengan harga yang sangat murah. Kadang-kadang kita balik tak boleh guna, tipu. Bagi tipu. Nipu pun Cina pandai. Teknologi pun Cina bijak. Negara Cina ni bijak, bukan bangsa tapi negara dia bijak. Itulah. Jadi nak ceritanya apa, keperluan menggunakan kalender ni tidak ada mana. Di zaman Nabi walaupun sudah ada hubungan luar negara, zaman Sayyidina Abu Bakar khalifah yang pertama selepas Nabi pun ada hubungan dengan dunia luar, tapi belum lagi memerlukan kepada adanya kalender. Tapi bila mari zaman Sayyidina Umar, hubungan antara luar negara ni makin banyak, makin luas. Lalu banyak surat-surat yang Sayyidina Umar ni hantar, tulis tarikh tak ada tahu. Jadi macam cacat sikit, macam tak apa-apa kena. Lalu dia pun berfikir sore-sore dia panggil menteri-menteri dia ke apa semua, panggil semua tu, becek. Lagu mana kita ni akan jadi sebuah negara besar yang dihormati dunia. Negara yang boleh memerintah dunia. Kita target kita nak memerintah dunia, maka tak pernah sabar kita tak ada kalender sendiri. China dia sahur, dia ada kalender dia. India dia sahur, dia boleh mempengaruhi dunia, dia ada kalender dia. Tak kita yang nak menguasai dunia juga lepas ni tak ada kalender. Jadi bicalah untuk membentuk buat satu kalender. Maka lahirlah kalender hijrah ini. Dan banyaklah bicara nak start kalender ni tahun bila. Jadi ada kata kita start tahun Nabi lahir, ada kata start tahun Nabi jadi Nabi, ada start kata tahun Nabi Isra Mi'raj, ada kata kita start kira tahun pertama ni start Nabi go to Nabi Gani. Akhirnya bersetuju bahawa kita start ambil tahun baru ni, kita start pada tahun Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Kerana daripada peristiwa hijrah ni lah mengubah landscape negara Islam ini. Daripada cengkaman duduk daripada bentuk Islam ni agama kapung-kapung, agama untuk orang kapung, agama untuk orang miskin, agama untuk tebal je. Tapi bila berhijrah, maka Islam ni agama untuk seluruh manusia. Nampak agama ni ialah sebuah agama yang universal, yang dapat diterima oleh semua manusia, yang dapat diterima oleh semua bangsa, dapat diterima oleh semua negara. Bila berlakunya hijrah ini, Nabi melebarkan Islam ini dan menunjukkan Islam ini bahawa memang sesuai untuk dan perlu untuk diterima oleh semua manusia. Bukan setakat boleh, tapi manusia perlu menerima Islam ini.
Tak kira dia bangsa gapo, tak kira dia hijau gapo, tak kira dia gapo, dia perlu kepada Islam ini untuk menjadikan dia ni seorang manusia sebenar-benarnya. Kalau dia tak terima Islam, maka manusia kemanusiaan tu memang tidak sempurna. Comel setara mana pun tidak secomel Islam yang bila dia terima Islam. Sebab tu kita tengok dulu ni orang-orang yang sahur, orang-orang yang selebriti, tak kira lah dia selebriti dalam bidang hiburan ko, selebriti dalam bidang ekonomi ko, gapo ko, bila dia terima Islam, nah nampak kesempurnaannya, nampak kesempurnaan orang itu, nampak kebaikan orang itu. Tapi kalau dia sahur, dia tidak Islam, setakat gitu je, tak nampak kelebihan, tak nampak gapo. Tu Islam hari dengan hijrah ni, Nabi nak tunjuk kepada semua manusia bahawa inilah Islam sebenarnya. Jadi start situlah Umar Al-Khattab, Sayyidina Umar mengambil peristiwa hijrah ni sebagai titik permulaan kepada kalender Islam. Hijrah ni dia tidak berlaku dalam bulan Muharram. Itu pun satu perbincangan. Nak start bulan mana? Tadi nak start tahun mana? Nak start bulan mana? Ada para sahabat, menteri-menteri dia yang mencadangkan kita start tahun baru ni bulan Ramadan, bulan puasa. Start masuk tahun baru puasa. Ada kata kita start dengan raya bulan Syawal. Ada yang kata kita nak start dengan bulan Rabiul Awal. Sebab banyak peristiwa-peristiwa besar Nabi berlaku dalam Rabiul Awal. Kita ambil Rabiul Awal sebagai bulan pertama. Sebagai bulan pertama tahun baru. Akhir sekali bersetuju untuk nak ambil bulan Muharram sebagai bulan pertama. Ada sebab-sebab dia. Sebab bulan Muharram inilah, start pada bulan Muharram inilah termeterainya satu perjanjian yang membawa kepada peristiwa hijrah. Iaitu perjanjian Hudaibiyah yang kedua. Di antara orang-orang Madinah dengan umat Islam pada duduk Mekah. Berlaku di Hudaibiyah. Sebab tu dipanggil perjanjian Hudaibiyah. Hudaibiyah ni dia duduk dekat dengan Mina. Kalau siapa pergi di Mekah, dia buat haji ke, buat umrah ke, dia pergi melawat di Mina. Mina ni tempat melontar batu tu. Ada salah satu dekat kawasan tu, nama dia Hudaibiyah. Dekat dengan Jumrah, dengan Jumrah Aqabah. Nama Aqabah tu nama tempat. Ada tempat kita pergi melontar di Jumratul Aqabah. Jadi dekat Aqabah tu sebelah-sebelah dia, nama dia Hudaibiyah. Ramai orang kalau ziarah, nak pergi ziarah ke Hudaibiyah. Situlah pada bulan Muharram termeterainya perjanjian itu. Dan perjanjian inilah yang menjayakan, yang membawa kepada berlakunya peristiwa hijrah. Nabi berhijrah bukan bulan Muharram. Nabi berhijrah pada bulan Safar. Dia start pada bulan Safar. Bulan Safar, tak silapnya kalau mengikut sejarahnya, dia berhijrah start pada 27. Dia tubik daripada rumah dia. Hak cerita dia tubik dengan Abu Bakar masuk ke Gua Sur. Dia masuk di Gua Sur 2-3 malam tu. Peristiwa tu berlaku pada bulan Safar. Dia perjalanan Nabi daripada Mekah nak pergi ke Madinah, jaraknya dalam 500 km. Mekah dengan Madinah ni tak jauh, 500 km, lebih kurang gitu ya. Lebih kurang 500 km. Tapi perjalanan yang terpaksa Nabi dan orang-orang yang berhijrah ketika itu mengambil masa dekat 12, ada setengah kata 15-16 hari. Sebab dia tidak ikut jalan biasa. Lepas tu 2 malam, 3 malam duduk di Wasur. Lepas masuk di Wasur tu, lepas tu pula cari guide yang tunjuk jalan, bukan jalan shortcut tapi jalan selamat, jalan yang lebih jauh. Bukan shortcut tu, bukan bypass. Kalau dia minta orang bukan Islam jadi tunjuk jalan tu. Jadi jalan yang perjalanan mana dia ikut jalan yang selamat, jadi jauh sikit pada jalan biasa, sehingga sampailah ke apa tu, min saniyatil wada. Situlah Saniyatil Wada tu, orang-orang Madinah tu tunggu Nabi di Saniyatil Wada. Saniyatil Wada tu nama tempat. Sebab tu kalau kita selawat dalam bulan Muharram ni, kita selawat Tala'al badru alaina min Saniyatil Wada. Saniyatil Wada tu nama tempat. Nama tempat orang-orang Madinah, dia jauh lagi daripada kota Madinah tu. Itu jalan, tapi orang tunggu di situ. Tala'al badru alaina. Kalau syair tu dia kata Tala'al badru alaina, maknanya bulan mengambang. Al-badru ni bulan mengambang setelah terbit.
telah terbit sinar bulan mengambang kepada kita. Maknanya sinar cahaya bulan mengambang, sinar hidayah, sinar petunjuk telah lahir kepada kita. Start lahir mana? Min saniyatil wada. Dia bermula lahirnya nampak bulan tu di saniyatil wada. Nama tempat saniyatil wada. Jadi situlah startnya rasminya hijrah bila orang-orang Arab Madinah itu tunggu Nabi, dia tunggu di Saniyatul Wada. Nabi sampai situ, maka dia sambung dengan tu. Jadi makin masa lebih kurang ada kata 15 atau 16 hari baru sampai situ. Beza peristiwa hijrah ini dengan peristiwa perjalanan Nabi. Nabi ini satu dia jalan daripada Mekah ke Madinah. Ada satu sebelum tu dia berjalan daripada Masjidil Haram pergi ke Masjidil Aqsa. Waktu naik langit. Nah, jauh lagi berjuta-juta kilometer, berjuta batu. Tapi dia pergi dengan sebentar ya. Allah bawa dia pergi semalam ni klik hari. Tapi nak pergi Madinah hanya 500 km makan masa 16 hari. 15 hari atau 16 hari. Tu ada hikmah dia, ada pengajaran di sebalik tu. Bapa nak pergi ke langit, naik langit, nak pergi ke Sidratul Muntaha, apa semua tu dalam masa sekelip mata. Isa ki gorik kau Isa kau dia tu pergi pong. Tak, subuh tak ada subuh lagi sampai balik rumah dah. Tu Isra Mi'raj. Jadi tu perjalanan yang Allah bawa jalan, bukan Nabi mitok, bukan Nabi rancang. Jadi itu satu yang keistimewaan mukjizat kita panggil. Isra Mi'raj ni ialah satu mukjizat. Walaupun jalan berjuta batu, tapi Allah kalau dia bawa, dia boleh bawa kita sekelip mata. Dia boleh bawa kita sekelip mata. Allah nak tunjuk kekuasaannya. So orang percaya kata dia ni Nabi sungguh. Bukannya Nabi palsu, bukan ayah peng. Bukan ayah peng ni. Ayah peng aku dia kajak langit. Akhir-akhir stroke, mati dengan stroke. Bukan Nabi Muhammad ni Nabi sungguh-sungguh. Sebab apa? Aku bawa dia jalan pergi naik langit ni. Pergi naik langit ni, dah kelip hari dalam masa tak sampai semalam ni. Tak sampai malam ni. Pergi Isa kau gitu, waktu Isa kelip sebelum subuh. Beza dengan Nabi ni, Tuhan ayat Nabi ni juga manusia nak mengajar kita. Dia Nabi, aku boleh bawa dia pergi langit. Aku boleh bawa dia 2-3 kali semalam ni pergi langit. Boleh, tak ada masalah. Tapi aku nak pergi Madinah ni sebab ini ialah nak apa kata urusan hidupnya, urusan kehidupan, maka membuat diri ya. Membuat sendiri, mengusaha sendiri untuk nak berjaya. Tu. Jadi dalam peristiwa hijrah ini 16 hari Nabi jalan, dia nak ajak kita bahawa ada beberapa pengajaran sebenarnya dalam hijrah ni. Saya tak ada pukul 9 dah. Kita nak berhenti pukul berapa? Berapa cikgu? Kita nak berhenti? Boleh lagi Ustaz dalam 9:30 sebab kita nak buka soal jawab sikit lepas ni. Okey. Saya nak ambil okey. Bila ni pukul dan ni pukul 9:05 minit. Maknanya dah 10 minit lagi lah dah. Dia juga takut saya kalau nak pergi soal jawab ni saya kerja lah. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, para pelajar yang dirahmati Allah. Bila saya cerita hijrah ni sikit sangat kok sebab saya bercerita tadi luar tadi sebelum berlakunya langit bumi ni, tak apalah, agak ia memberi manfaat kepada kita. Cuma nak ambil tentang hijrah ini bila saya nak bandingkan hijrah dengan Isra Mi'raj tadi, sama-sama jalan. Isra Mi'raj jalan begitu jauh, tapi hijrah ini dekat je perjalanannya, tapi makan masa yang banyak dan Nabi melalui berbagai rintangan, berbagai halangan, berbagai cabaran. Jadi nak ajak kita bahawa hijrah yang saya sebut tadi, bila berlakunya hijrah maka kejayaan berada di hadapannya. Nabi bila dia melakukan hijrah ini maka mengubah landscape agama, persepsi agama orang terhadap Islam berubah dan dia boleh buktikan bahawa Islam ini betul-betul agama Allah. Maka begitulah dalam kehidupan kita, nak ajar Nabi, nak ajar kita, kalau kita nak kejayaan yang di luar jangkaan kita, maka kita perlu berhijrah. Satu sekali kita perlu berhijrah. Hijrah dalam erti kata berubah. Terutamanya pelajar-pelajar, budak-budak tengah mengaji, cikgu-cikgu yang sedang mengajar, saya, semua orang kalau nak
kejayaan sebab kejayaan ni masih banyak depan kita. Kita tak cari, kita tak kejar, kita tak rasa okey dah beres dah kita ni berjaya dah. Sebenarnya ada lagi kejayaan yang kita boleh capai. Saya yang tua gini pun, umur dah tak lama dah nak pecing pun, ada kejayaan menanti saya. Kalau saya kejar, saya pergi lagi, akan dapat jumpa kejayaan yang saya mungkin tak jangka. Maka saya perlu berubah, saya perlu berhijrah daripada apa yang saya ada sekarang kepada yang lebih baik lagi. Sebab kita nak kesudahan hidup kita ni kesudahan hidup yang terbaik. Bagi saya orang tua ni tak ada dah nak kaya, mungkin tidak dah. Nak jadi nak pakar besar dah dah. Nak rebut jadi PM boleh kau dah. Nah, baru ni berasa ada harapan boleh saya PM 9. Toleh boleh kau orang lain dah. Nak tunggu PM 10 tak mungkin tak ada dah kau. PM yang 10 nak apa ni umur dah mati dulu kau. Mati dengan PM 9 ni dah kau. Tapi ada lagi kejayaan-kejayaan lain yang saya boleh capai, yang saya boleh gapai. Maka perlu kepada berubah. Tak boleh duduk di tahap yang ada learning. Tak boleh duduk di tahap yang kita duduk learning. Kita kena upgrade. Kalau kita sebagai seorang guru, upgrade ilmu kita sebagaimana pengetua ayat tadi. Puan pengetua kata tadi. Kita duduk dalam norma baru, sekarang learning. Kalau kita tak uti goni ni, tak uti main goni ni. Darah benar kita. Maka kalau kita tidak upgrade, kita akan ketinggalan. Dulu kita rasa komputer, teknologi, IT ke apa semua ni untuk budak-budak je, untuk orang ni. Sekarang ni kita sendiri menjadi keperluan. Cikgu sudah menjadi keperluan. Cikgu ialah ni, muka ni. Perlu kepada laptop, perlu kepada handphone untuk nak teruskan kerja kita. Dulu tak pandai komputer, tak pandai handphone, tak apa boleh ngajar. Ada marker pen, ada pen marker tu, ada paper hitam, black apa ni whiteboard, boleh ngajar. Ada buku teks, boleh ngajar. Learning tak boleh. Buku teks ada, marker ada, nak tulis mana? Budak duduk sampai hujung air mana tak. Jadi perlu kepada gani, perlu kepada gani. Kalau kita tak dapat menguasai hak ni, maknanya kita ketinggalan. Jadi kepada kita cikgu-cikgu, saya belajar kau ni, saya belajar. Kuasa perih belajar ni muka kau ni. Tapi terpaksa kita nak sampaikan gapo yang kita perlu sampaikan. Kita nak menjalankan tugas kita, maka kita kena up. Hijrah kita. Hijrah daripada marker pen kepada style apa dia panggil stylish. Pen apa tu? Pen yang kecil. Tulis di skrin klik. Tukar daripada blackboard, daripada whiteboard, daripada green board kepada ni, pada monitor. Buka. Daripada dulu duk kecek di kelas, gedung. Depan pelajar, lah ni kecek depan kau ni. Saya beli nak kau ni. Nak kecek dengan budak-budak. Beli kau ni. Berapa ya 20 ya. Beli. Biar kecek tu sedap sikit, semangat sikit. Jadi gapo kita kata up, kita kena up. Itu cikgu. Pelajar pula dia kena up. Jangan agak cikgu saja up. Pelajar tak up. Pelajar dia kena up. Daripada dulu dia belajar hanya menatap buku, belajar tulis tu ni. Dan ni dia kena belajar belajar apa? Dia explore. Kena belajar explore. Belajar gapo explore ni geledah. Bahasa Melayu kata geledah habis. Bongkar maklumat di hujung jari. Jangan duduk geledah kat si, jangan duduk cari ilmu-ilmu tak pakar. Jangan hanya dengan TikTok, jangan dengan gapo saja pakai tu duduk main TikTok saja. Tapi kena cari ilmu sebab ilmu berada, maklumat ilmu ini berada di hujung jari kita. Teknik mana kita jumpa ilmu berbagai-bagai. Jadi sejak kita sudah berubah. Bukan harap cikgu suak, cikgu bui je, tapi kita lebih cari. Kadang-kadang sekarang ni kalau pelajar yang dia advance, dia lebih pandai daripada cikgu dia. Dia lebih banyak dapat informasi ilmunya daripada guru dia. Guru dia pula tanya pelajar dia. Gapo boleh? Kau tu cikgu nak cari, tak ada kau cikgu mengajar banyak paper, banyak subjek mungkin. Tapi tak ada habis. Nak explore, maka pelajar kena explore. Itu salah satulah berubah. Daripada dulu ngadak cikgu, dah ni ngadak monitor. Jangan ambil peluang dengan ngadak monitor ni. Tak, kita tidur, tutup kamera, tutup sound, buka, tutup kamera, lepas tu tidur. Lama gitu student saya, lama.
Jadi saya panggil semua dalam 10-15 minit panggil. Woi, buka kamera semua. Ada buka, ada tak buka. Lepas tu kali-kali dia mesej. Sorry Ustaz, dia tidur. Dia tidur. Kadang-kadang kita tahu gimana, orang live belakang dah, Google Meet orang live. Dia ada lagi sore-sore dia. Duduk situ je. Sebab tu tak boleh lah mana. Dia pergi, tahu mana dia pergi, dia tak belajar pun. Maknanya dia tidak nak berubah. Dia tidak nak berubah. Maka dunia alam ini, segala-galanya telah berubah tapi dia masih duduk situ. Cikgu pun ada juga orang tak berubah. Tak berubah cikgu. Halo, kita pada tengok ni lah. Dah tak tutup sekolah kat PDPR nanti apa. Dia marah pula ke PDPR. Dia marah pula kepada orang guru besar, pengetua yang suruh buat PDPR. Menyusah kayak dia kata. Gaji tak naik-naik. Kerja pula banyak. Nah, kita tak sembuh. Apabila? Ini hijrah mengajar kita sebenarnya. Hijrah ni bila kalender pun tu Facebook dalam Quran, guna bulan pun tu sebut dalam Quran, maka peristiwa hijrah ni juga banyak sebut dalam Quran. Kalau kita buat tercakna gitu gini ya, benar lah kita. Bila kita nak tengok anak bangsa kita maju, kita sendiri nak maju. Kalau kita tak sibuk duduk di zone comfort zone, duduk di zone selesa, alah duduk sekarang ni pandai-pandai tu. Cari kerja gapo juga. Tu cikgu pelajar pun gitu juga. Alah dah tutup sekolah sangat tutup lah. PDPR lah kau tu paksa kau tu. Ingat kau senang kau. Mu ayuh nak beli kau ni senang. Fikir hak susah saja. Fikir hak payah. Fikir hak tu. Sebelum ni mu pergi di cyber cafe, mu pergi main internet ke apa tu, tak susah. Bila nak mengaji baru merasa susah. Budak tu pelajar-pelajar yang mikir begitu. Maknanya dia duduk tak pindah, tak keluar daripada zon selesa. Itu satu pengajaran yang kita kena ambil daripada peristiwa hijrah ini. Maknanya kita kena berubah. Berubah sikap, berubah perangai, berubah. Segala-galanya kena berubah. Terutama di norma baru ni. Berubah ke norma baru. Kena berubah. Nak tak nak, suka tak suka, kena berubah. Kalau kita tak berubah, kita tertinggal jauh. Kita tertinggal. Jadi orang asli ya kita. Tak si kuno muka canggih ni terutama jadi orang supaya orang asli. So, yang kedua kita perlu ada perancangan. Dalam peristiwa hijrah ini Nabi nak berhijrah tu bukan pakai nak pergi gitu dah. Tetapi dia merancang lebih daripada setahun. Untuk nak pergi ke Madinah tu Nabi rancang setahun. Yang terakhir sekali termeterainya perjanjian Hudaibiyah tadi. Nak boleh kau berlakunya perjanjian Hudaibiyah ni berapa kali tu hantar rombongan di ke Madinah. Orang Madinah mari jumpa Nabi. Bicara, rancang, lagu mana nak buat, lagu mana nak apa sehingga akhirnya. Jadi gitulah juga kita ni dalam sesuatu benda yang kita nak buat sesuatu, kita tak boleh buat. Nak buat apa kita, mari pakat buat. Kita tak boleh gitu. Dia kena rancang. Kena kepada rancang. Dan nak rancang tu perlu kepada kajian. Nak kaji itu perlu kepada ilmu. Maknanya untuk kita nak berubah tadi kita perlu perubahan dengan ilmu. Tak boleh berubah. Berasa nak berubah berubah. Nak berubah terus pergi beli handphone. Orang beli harga 300, kita beli harga 3000. Pakai iPhone 11, iPhone 12. Berapa belah lah ni iPhone. Klik tik tahu ilmu tak ada. Kita kena belajar, Ni kau ni kena belajar ni. Tak boleh ada PT kat beli. Tak boleh gitu. Belajar. Tak boleh belajar dengan malu nak belajar dengan saya. Belajar dengan anak-anak. Saya belajar dengan anak-anak saya. Macam laptop ni. Saya belajar dengan dia. Saya pergi tengok baru ni. Saya baca ada Windows 11. Windows 11 sebelah. 11 ke sebelah? Windows sebelah. Jadi saya kata comelnya Windows sebelah dia ada dia punya menu dia, bar dia tu duduk tengah. Sebelum ni dia duduk tepi. Saya pun bagaimana nak buat? Saya tanya anak saya tu pandai awak kan? Dia tahu tak? Mak kau tak boleh. Dia kata mudah ya buat dia tu. Dia buat. Saya pun duduk sebelah dia buat. Saya tengok lah. Dia pun up daripada Windows 10, Windows 10 kepada Windows 11. Jadi saya pakai ni Windows 11. Komputer, laptop ni saya beli second hand ya. Saya pergi di KB Mall, saya beli apa ni dia panggil Recon.
Go dia kalau baru dekat dengan 1,800 2,000 lebih, saya beli 700. Tapi saya balik saya belajar dengan anak saya, tambah go ni up rank lah, go ni lah. Hari tu dipakai hard disk 2 minggu sebulan lepas saya beli SSD. Laju komputer ni, nak tekan kan, baru nak tekan pun gitu, mana laju. Jadi kita belajar, kita mudah kata, oh gila, buat main kau ni lagi. Aku tu cakap dah nak pergi hamak lembu, tu cakap dah. Aku nak pergi padai, nak pergi nyaku, tu cakap dah. Petik kau ni, petik kau ni. Jadi kau ni tak letih sangat. Jadi ni pada sikit pernah mati mata. Tapi anak-anak saya belajar dengan anak-anak saya, dia ajar. Tujuan apa sebenarnya? Nak berubah, nak mengejar, Kalau kita tak kejar dia, kita ketinggalan jauh. Waktu kecil sedap, orang akan kata pula, oh ustaz kecil sedap. Tapi gong tu nak buat PowerPoint, tu nak buat gong tu aku reti belakang. Kita kena kata, aku reti belakang, bukan buat saja, aku pandai. Tua-tua aku pandai. Kata tak gitu. Belajar. Kita kena ada perancangan. Tu hijrah mengajar kita, perlu kepada perancangan. Bukan bahasa nak buat. Yang ketiga, saya rasa last lah yang ketiga ni, perlu kepada pengorbanan. Lagu hijrah pada hijrah itu pengorbanan. Perlu kepada pengorbanan. Pengorbanan apa? Pengorbanan tinggalkan keselesaan. Kita tak rasa selesa dan kita kena tinggalkan. Kena habiskan masa kita. Kena banyak fokus kepada career kita ni. Kalau kita career cikgu, kita kena banyak sikit. PDPR ni perlu kepada fokus yang banyak. Mengajar dulu senang bawa kilik buku teks, kilik ke apa ke dah, buku nota ke, masa kelas tahun-tahun kan, tu habis. PDPR ni perlu korbankan masa, perlu perancangan yang lama, perlu kepada go-to-go macam-macam lah, banyak masa sikit, serabut lah, macam-macam lah kena korban. Kena serabut, anak lagi duduk rumah. Dulu kita duduk sekolah, anak duduk sekolah lain, cikgu lain ngajar anak kita. Learning, kita kena pantau anak kita diri, ngaji ke tak, baru tahu. Musim PDPR ni, musim PKP ni, kena anak. Lagu ni anak aku benar ya. Aku selama kini tu tengok pandai-pandai je dengan dia. Dia ingat macam jauh ya, rupanya kita sedap maki anak orang. Anak kita berat ada anak orang lagi. Baru kita tahu. Lepas tu kena anak. Kena bini, kena tu lelaki. Aku kena nikah kat 20 tahun dah. Dah pagi tu pergi masing-masing. Malam metah je. Kena sikit-sikit gitu. Bila duduk sekali ni, siang malam duduk dengan Cik Abel. Siang malam duduk dengan Cik Adik. Aku kena. Aku ni panggil tu lelaki aku. Tak suka. Baru kena masuk, bagus juga PKP ni. COVID ni bagus juga lah. Boleh kena bini gitu. Boleh kena tu lelaki gitu. Dia kena panas kena. Ketemu lelaki aku ni. Kejap dulu nak ketemu lah ni baru kena, ada kena kebaikannya, ada kena keburukannya. Maka kena sabar, kena tadi pengorbanan tu lebih. Tak kira kerana benda kecil gitu kita nak buat bala. Sebab tu banyak perbalahan, pergaduhan, perceraian, apa semua rumah tangga rosak masa PKP ni. Sebab baru kena tu lelaki dia, tu lelaki baru kena bini dia, anak pun kena ayah dia. Aku ni ayah aku. Sama kena aku ingat ayah aku. Bagus. Bila duduk sekali, baru duduk siang malam. Kena. Aku ni ayah aku. Dia kena. Mari ada kalau lah kita tunjuk yang baik-baik, memang perangai kita comel, anak akan bertambah sayang lah kita, bini yang isteri akan bertambah sayang kita. Tapi kalau banyak benda perangai buruk, semua hari-hari kita tengok perangai ayah teruk, bini tu tak selesa, anak lagi tak selesa. Itu jadi cerita lain lah. Tapi nak cerita bahawa kita perlu kepada pengorbanan dalam nak melakukan sesuatu kejayaan, nak melangkah, nak berubah, perlu kepada tadi pengorbanan, perlu kepada kesabaran dan banyak lagi lah benda lain yang kita perlukan. Jadi itulah hijrah. Jadi setiap tahun renew benda ni setiap kali mari tahun baru hijrah, kita renew benda-benda ni. Renew ke apa? Renewkan peningkatan ilmu kita. Setiap tahun kena tingkatkan ilmu. Tak boleh duduk tarah ni, tak boleh. Kita umur makin tinggi, ilmu kena up juga.
biar padan dengan up ilmu, umur kita up. Umur kita up naik daripada 50 ke 51. Tu ke ilmu duk serupa dengan umur 50 juga. Ilmu serupa biar jadi serupa dengan orang umur 51 tahun. Umur 40, ilmu ni macam ni. Umur 50 tu ke sama dengan budak-budak umur 30 tu. Bodoh. Nah, kena ilmu pun kena naik serupa dengan umur 40, umur 50. Up ilmu. Jadi setiap setiap tahun ilmu meningkat, umurnya meningkat, usianya meningkat, maka tingkatkan juga ilmu. Nombor satu. Nombor dua, tadi perlu kepada perancangan, perlu kepada kita ni kena ada planning, kena plan. Kehidupan ini perlu plan. Nak pergi kedai pun kena plan. Tak nak pergi kedai, nak pergi beli ikan, nak pergi beli sayur, tak ada plan. Kena plan. Kalau duduk kedai baru nak plan, klik saja jawab dia. Nak saya jari-jari pergi ke pasar. Saya ni jari-jari pergi ke pasar. Kalau lah tak ada list, pergi pasar nak beli apa. Tak ada list. Orang rumah tak beli list. Gitu nu agak-agak klik saja. Lepas tu sampai rumah kau tu tak beli, kau ni tak beli, kau tu tak ada, kau ni tak ingat. Kena plan. Apa lagi kalau nak hidup? Kalau nak pergi kedai, nak pergi pasar pun kita perlu planning yang bagus, yang baik. Nak hidup ni tanpa planning. Oh, agaknya. Lah, hidup tanpa perancangan. Maka kita perlu kepada perancangan. Dan perancangan itu nak tahu berjaya atau berjayanya, kena ada pengorbanan, kena ada kesabaran, kena ada kesungguhan. Jadi tak kira lah kita siapa, guru ke, pelajar ke, kena ambil 3-4 perkara ni sebagai pedoman setiap kali datangnya tahun hijrah. Barulah hijrah itu memberi makna kepada kita. Tidak, hijrah itu lalu begitulah 1440 tahun lebih dah kita duduk sekarang ni. Sebab gitu-gitu Jadi kita ingat bahawa hijrah ini bukanlah satu yang remeh-temeh, bukanlah sambut tahun baru biasa, tetapi ia adalah disebut oleh Allah sebagaimana kita sebut dalam ayat 93 surah At-Taubah tadi. Ni hak Tuhan, maka beruntung sangatlah kita menggunakan kalender yang diiktiraf oleh Allah. Agama kita anut sekarang pun agama yang diiktiraf oleh Allah. Cara hidup kita pun cara hidup yang diiktiraf oleh Allah. Sekecil-kecil benda menggunakan kalender ni juga kita ambil kalender yang diiktiraf oleh Allah. Barulah insya-Allah hidup kita berjaya. Jadi saya rasa terima kasih kepada semua yang sudah tahulah dengan kedok ni muka tak nampak kan, nampak urut-urut gitu. Jadi terima kasih kepada semua, terima kasih kepada pihak SMK, sekolah apa tadi, P2 Gang. Terima kasih juga kepada sahabat saya di SMK P2 Gang tu, dia yang 3 hari dah, minggu dah hubungi saya, Ustaz Syamsul Zuhairi. Ada dia ni dah wakil dia. Dan mungkin ada lagi rakan-rakan saya tak tahu, ada kot sahabat saya dan ada yang kenal saya kot. Jadi buat gini juga pada teman tu. Dan saya harap apa yang saya sampaikan mungkin dapatlah untuk kita renung-renungkan. Kalau kita nak berubah, inilah masanya. Tapi kalau nak tunggu tahun depan berubah pun boleh. Tapi adakah kita yakin bahawa tahun depan kita ada lagi? Lalu ni musim orang mati. Buka Facebook kan ni saya buka Facebook tu innalillah saja paling banyak. Buka tu tengok seorang saya kata innalillah, adik dia mati, innalillah kakak dia mati, innalillah saudara dia mati, innalillah. Allah tu ramai mati. Lalu ni saya tak apa nak buka Facebook. Sebab aku mati saja takut gitu. No. Dalam WhatsApp pun ada juga, WhatsApp ni adalah dalam hari ada innalillah. Lepas tu dia muni pula dia rajin. Apa ni? Innalillah tu rajin. Seorang mati, berpuluh-puluh innalillah. Dia baca kedok tapi dia copy paste gitu ya. Saya tak minat copy paste innalillah ni, saya minat baca tu innalillah. Lepas tu nak doa ke dia, kau tak payah dah tulis gitu. Tapi orang minat gitu lah. Jadi setiap itulah, adakah kita boleh jamin bahawa kita akan hidup lagi tahun depan? Kalau tak berubah tahun ni, nak ada ubah tahun depan. Mau hidup lagi kau tahun depan. Mau ada ni lagi kau. Merasa menjaga kesehatan ni boleh hidup sampai tahun depan. Tak ada siapa yang boleh jamin. Jadi sekarang lah kalau kita nak berubah, sekarang lah kalau kita nak berhijrah. Daripada kita rasa kita baik dah, kita boleh lagi berhijrah kepada yang lebih baik. Apalagi kalau kita rasa kita ni sebuah kekurangan, maka kita kena up diri kita untuk mencari kesempurnaan.
Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi ceramah yang telah disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Abdul Sattar, panjang lebar berkenaan dengan hijrah yang perlu kita lakukan, bertindak dari sekarang, bukan tunggu esok, bukan tunggu lusa. Sekarang kita perlu bermula sekarang kerana kita tidak tahu sampai bila kita akan dipinjamkan nyawa kita ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita meneruskan perjuangan kehidupan kita. Sama ada perjuangan untuk hidup di atas dunia ini dan perjuangan yang hakiki kita untuk menempuh kematian untuk bekal kita di hari akhirat kelak, kerana disitulah kehidupan yang abadi. Okey, dalam tempoh masa yang ada, saya membuka sekiranya membuka ruang dan peluang kepada para penonton di alam maya ini sekiranya ada persoalan yang ingin dikemukakan kepada Al-Fadhil Ustaz. Okey, boleh kemukakan, sama ada boleh onkan mic sendiri ataupun boleh boleh type di ruang chat. Kita buka ruang untuk sesi soal jawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Ustaz, Ya. kita berjiran sebenarnya duduk terai lah. Oh iya ke? Betul lah. Tapi alhamdulillah lah berjumpa di alam maya. Ya. Walaupun tak sempat berjumpa, insya-Allah kita berjumpa pula di dalam Naik. alam